Kita pada masalah 31. Baiklah, kelab menjahit membuat kuil sebanyak 25 empat segi. Dengan setiap bahagian empat segi berukuran 30 cm. Okey, dan ada 25 daripadanya. Ia akan menjadi 30 dengan 30. Jika kuil ada 5 baris dan 5 jajaran, apa perimeter kuil ini? Okey, mari saya lukiskan. Untuk menjadi lebih jelas, maka ia ada 5 baris dan 5 jajaran dan kesemuanya 4 segi. Maka kuil itu ialah 4 segi. Ia ada 4 baris. 1, 2, 3, 4 dan 5. Baiklah, kemudian 1, 2, 3, 4 dan 5. Maka itu ialah 5 dengan 5. Dan setiap daripada 4 segi ini, bahagian tepi ialah 30. Iaitu 30 cm. Maka berapa panjang satu bahagian kulit itu? Kuil, ia akan menjadi 30 darab 5. Maka ia akan menjadi 150 cm. Perbalahan yang sama, ia akan menjadi 150 cm. Dan ia juga akan menjadi 150 cm. 30 darab 5. Dan ini akan menjadi 150 cm. Maka perimeter ialah 150 tambah 150 tambah 150 tambah 150. Dan ianya 600. Maka jawapannya ialah C. Okey, soalan yang ke-32. 4 bahagian rajah ini akan dilipat dan dilekat untuk membuat satu kotak yang sesuai. Apakah isi padu kotak? Okey, jika kita potong ini sekarang, kita lipat ia. Baiklah, kita potong dengan bahagian yang saya lukis, garisan hijau ini, kita akan dapat sebuah kotak. Apakah isi padunya? Itu ialah persoalan kita. Baiklah, isi padu ialah tapak darab tinggi darab lebar. Maka jika saya lipatkan kotak ini, ia akan kelihatan seperti ini. Anda akan ada tapak, iaitu tapak di sini. Dan ini ialah 1, 1, 2, 3, 4, 5 dengan 1, 2, 3, 4, 5. Maka ianya 5 dengan 5 tapak. Kemudian setiap bahagian akan menjadi 2 tinggi jika saya lipat. Jika saya lipat ia ke atas, ia akan menjadi 2 tinggi. Baiklah, seperti ini. Ia akan kelihatan seperti itu jika saya lipatkan bahagian ini ke atas. Bahagian ini apabila saya lipatkan, ia akan menjadi seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5. Bahagian itu apabila saya lipat, ia akan kelihatan seperti itu. Dan bahagian ini apabila saya lipat, ia akan kelihatan seperti itu. 1, 2, 3, 4, 5. Gambar besar, lebar ialah 5, kedalaman ialah 5 dan tinggi ialah 2. Maka isi padu 5 darab 5 ialah 25 darab 2 bersamaan dengan 50. Maka jawapannya ialah E. Baiklah, kita bergerak kepada masalah 33. Di mana 33, saya rasa pada muka surat yang sebelah. Jadi apa kita patut buat? Okey, mari saya copy dan paste untuk anda supaya anda boleh lihat. Okey, baiklah, tunggu ya. Saya akan copy dan saya pastekan di sini. Baiklah, saya telah selesai. Okey, ini ialah
globe kelas berdiameter 18 inci. Jika saya pergi ke tengah-tengah bahagian, ianya 18 inci. Yang mana antara berikut ialah anggaran permukaan kawasan? Oh, tidak, maaf. Saya hanya lukiskan radius. Ia ada diameter 18 inci. Ini ialah 18. Yang mana antara berikut ialah anggaran permukaan kawasan? Dalam ini persegi globe. Dan permukaan kawasan mereka berikan persamaan. Mereka beri dalam terma radius. Maka jika diameter ialah 18, apakah radiusnya? Radius ialah setengah daripada diameter. Baiklah, seperti ini, maka radius ialah bersamaan dengan 9. Okey, dan kita masukkan ke dalam ini. Maka kawasan permukaan ialah bersamaan dengan 4 pi darab masa radius. Kuasa 2 darab 9 kuasa 2. Ia bersamaan dengan 4 darab 81 darab pi. Baiklah, ia seperti yang saya tuliskan di sini. Maka ianya 324 pi. Adakah jawapannya? Dan mereka darabkan ia. Maka mari kita lihat. Mari kita lihat 324 pi. Baiklah, kita tuliskan di sini supaya anda boleh senang lihat. Dan jika kita teka ini, saya maksudkan lihat semua pilihan. Pi ialah lebih daripada 3. Maka nilai ini akan menjadi lebih daripada 3 darab 324. Maka ia akan menjadi lebih kurang 1000 atau sedikit lebih daripada 1000. Satu-satunya yang hampir ialah D. Tetapi jika kita mahu pastikan ia, anda perlu darabkan 324. Darab 3.14 dan ianya bersamaan dengan 1117.4. Okay, mari kita lihat jawapannya. Baiklah, masalah yang seterusnya, jawapannya ialah D. Saya akan copy dan paste 34 dan 35 sekaligus. Baiklah, anda nantikan. Saya akan copy dan paste di sini untuk memudahkan anda melihat sambil saya memberitahu dan mengajar anda. Okey, mari kita selesaikan. Saya letakkan di sini. Okey, anda boleh lihat bukan? Baiklah, bersedia untuk lakukannya. Segi 4 sama di bawah mempunyai panjang 20 meter dan lebar 10 meter. Maka ini ialah 10 dan ini ialah 20. Saya pilih itu kerana ia kelihatan lebih panjang dan yang itu ialah 10 yang saya lukis. Saya tahu ia tidak kelihatan seperti 10. Jika 4 segi 3 dibuang daripada segi 4 sama, sebagai yang ditunjukkan, apakah kawasan yang ditinggalkan dalam rajah? Maka apa ianya sebelum saya buangkan? Ianya 20 darab 10. Ianya kawasan kesemua segi 4 saya. Ianya 200. Berapa banyak kawasan yang saya buang? Setiap daripada segi 3 ini, apakah kawasannya? Ianya berdasarkan tapak darab tinggi darab 1/2. Ianya kawasan segi 3. Kerana jika anda lakukan tapak darab tinggi, dapat cari kawasan segi 3 kecil di sini. Baiklah, maka kawasan ini ialah 4 darab 4 ialah 16 darab 1/2 iaitu 8. Kita tuliskan 8 di sini. Ia akan menjadi 8, menjadi 8, menjadi 8 dan akhirnya menjadi 8. Maka kita buangkan 8 dari kawasan ini. Maka kita buangkan 32. Tolak 32. Dan ianya 168.
Maka jawapannya ialah C. Mudah bukan? Baiklah, kita pergi ke soalan yang seterusnya. Masalah 35. Jika RSTW ialah rhombus, maka rhombus beritahu kita ke semua baiklah, rhombus beritahu kita ke semua bahagian adalah sama dan ianya tetap. Apakah kawasan WXT? Itu ialah persoalan yang kita perlu selesaikan. Dan ini ialah rhombus seperti mana yang kita tahu. Maka di sini, baiklah kita gariskan menggunakan warna hijau ini. Kita tandakan ia. Okey, ini ialah sesuatu yang mungkin anda ada atau tiada belajar tentang rhombus. Tetapi ianya perpenjuru bersilang. Perpenjuru yang bersilang pada garis renjang. Dan mari saya lihat apa lagi yang kita boleh nampak. Baiklah, ini ialah 60 darjah. Maka ini ialah 30 darjah. Okey, saya tuliskan di sini. Mari lihat apa yang kita boleh dapat daripada ini. Ini ialah 12. Kemudian ini ialah 12. Baiklah, saya tandakan. Okey, saya lihat di mana kita akan pergi dengan ini. Maka jika ini ialah 90 darjah, ini ialah 90 darjah. Ianya sama. Ini ialah rhombus, maka semua bahagian adalah sama. Baiklah, kita tuliskan semua dengan 12. Jika ini ialah 60, ini patut menjadi 30 darjah. Kita tuliskan 30 darjah. Kemudian anda boleh buat keputusan yang kuat. Ini ialah segitiga yang sama. Walau apapun panjangnya, ianya panjang yang sama. Kerana ianya adalah tetap. Dan jajaran membahagi dua sama antara satu sama lain. Bahagian ini ialah bersamaan dengan bahagian itu. Bahagian itu ialah bersamaan dengan bahagian ini. Maka ini ialah segitiga yang sepadan. Maka ini juga akan menjadi 60 darjah. Ini akan menjadi 30 darjah. Tapi jika anda ada 60, mari saya lakukan dalam warna yang lain. Jika anda ada 60, 60, 60 segitiga, kesemua bujuk ialah 60 darjah. Anda berhadapan dengan segitiga sama sisi. Maka ia beritahu anda bahawa semua bahagian adalah sama. Baiklah, anda faham? Maka jika bahagian ini ialah 12, bahagian itu ialah 12, bahagian ini juga ialah harus menjadi 12. Kita tuliskan di sini. Baiklah, ianya sama. Jika semua bahagian ialah 12, apakah panjangnya? Kita sudah tahu dalam segi 4 selari perpenjurunya membahagi sama 2. Maka panjang ialah 6. Dan panjang ini ialah 6. Baik sekali. Mari kita lihat jika setiap panjang ini ialah 6. Bolehkah kita cari apa tinggi ini ialah bersamaan dengan? Kerana jika kita tahu tapak dan tinggi, kita bersedia untuk cari kawasan segitiga. Mari kita lihat jika kita guna Pythagorean theorem. Jika kita panggil ini X, kita patut kata X kuasa 2 tambah 6 kuasa 2 tambah 36 ialah bersamaan dengan 12 kuasa 2 bersamaan dengan 144. Dan kita boleh katakan X kuasa 2 ialah bersamaan dengan 114 tolak 36 iaitu 108. Mari kita lihat 108. X kuasa 2 ialah bersamaan dengan 108.
X ialah bersamaan dengan punca kuasa 108. Dan saya boleh pemudahkan ia kerana 9. Pergi ke dalam 108 12 kali. Baiklah, itu sesuatu yang kita boleh gunakan pemikiran kita sendiri. Baiklah, kita lakukan itu. Maka X ialah bersamaan dengan punca kuasa 29 darab 12, iaitu 108. Maka itu ialah bersamaan dengan punca kuasa 9 darab punca kuasa 12. Baiklah, saya kebawahkan sedikit supaya anda boleh lihat. Ianya bersamaan dengan 3 darab punca kuasa 12. Baiklah, kita tuliskan di sini 3 darab punca kuasa 12. Punca kuasa 12 ialah sama dengan berapa darab punca kuasa 4. Punca kuasa 3 darab punca kuasa 4. Punca kuasa 4 yang kita dapat, maka darab 3 ialah 6 punca kuasa 3. Ini ialah 36 darab 3. Kita boleh katakan ini ialah bersamaan dengan punca kuasa 36. Darab punca kuasa 3. Okey, kita tuliskan di sini. Maka 6 punca kuasa 3 di bahagian ini. Maka apa kawasan segitiga di sini? Ianya 1/2 darab tapak darab 6 darab 6 punca kuasa 2, 3. Kita tuliskan di sini. Seperti apa yang saya katakan, maka itu ialah 1/2 darab 6 ialah 3. Darab 6 punca kuasa 3 ialah 13 punca kuasa 3. 18. Okey, sekarang hanya segitiga ini. Segitiga ini sepadan dengan segitiga ini, maka ia akan ada kawasan yang sama. Dan anda boleh buat perbalahan yang sama. Ianya segitiga sepadan. Maka kawasan rhombus ini akan menjadi 4 kali ini. Baiklah. Inikah yang mereka mahu? Oh tidak, mereka mahu kawasan WXD. Itu apa yang kita cari. Mereka tidak mahu kawasan seluruh rhombus. Mereka mahu kawasan segitiga di sini. Yang mana kita dapat cari iaitu 18 punca kuasa 3. Itu ialah jawapannya. Baiklah, kita akan jumpa pada video yang akan datang dan saya harap ianya memudahkan anda dalam pengiraan. Dan kita telah berjaya buktikannya. Sekian, terima kasih.